Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Dr. Adibah selaku penyelia projek tahun akhir saya. Okey, baiklah, saya Nur Kamisiah binti Kifli 61797 akan membentangkan kajian mengenai krisis bekalan air di daerah Semenanjung. Okey. Untuk latar belakang kajian, Malaysia dijangka akan mengalami krisis bekalan air terawat tidak sampai 20 tahun lagi dan kerajaan telah digesa untuk bersiap siaga bagi menghadapi krisis tersebut. Malahan, Semenanjung juga mengalami krisis bekalan air sejak tahun 2012. Okey, masalah seperti air kotor sebagai contoh, air yang berkeledak, sering mengalami gangguan tanpa notis dan masalah air bertambah teruk sekiranya berlaku musim kemarau. Walaupun penduduk telah menyuarakan masalah ini kepada pihak berwajib, krisis air masih berlarutan sehingga masa kini. Okay, jika berlaku masalah air, bantuan air tetap dihantar namun ianya tidak mencukupi bagi menampung populasi penduduk. Bantuan air yang telah diagihkan lewat sampai ke kawasan yang terjejas. Dan bantuan air terpaksa dicatu bagi membolehkan semua penduduk mendapat bekalan air untuk aktiviti seharian. Okey, berikut adalah latar belakang lokasi kajian. Okey, saya memilih lokasi kajian iaitu daerah Semenanjung yang mempunyai keluasan 2,218 km persegi. Okey, dan terdapat 33 buah kampung. Dan namun pengkaji hanya memfokuskan kepada penduduk kampung di beberapa buah kampung sahaja. Kampung yang terpilih adalah Kampung Nanas, Kampung Keleka, Kampung Hijrah, Kampung Sageng, Kampung Sabun, Sedilo sebagai lokasi kajian. Okey, berikut adalah peta lokasi kajian. Okey, peta Kampung Keleka, peta Kampung Hijrah, peta Kampung Sedilo, Kampung Nanas dan juga Kampung Sageng. Dan ini merupakan senarai nama kampung yang dikaji. Untuk kelima-lima kampung, jumlah keseluruhan penduduk adalah 4,246 orang. Okey, untuk penyataan masalah, krisis bekalan air telah berlaku sejak tahun 2012 dan masalah air ini berlaku tanpa notis dan secara tidak terancang telah menyebabkan banyak pihak terkesan lebih-lebih lagi berkaitan dengan bidang ekonomi. Terdapat bantuan air yang dihantar menggunakan lori namun ia tidak mampu untuk menampung kesemua penduduk yang ada di daerah Semenanjung. Ini disebabkan kapasiti penduduk di daerah Semenanjung semakin bertambah. Tambahan pula, lori yang menghantar air lambat sampai memandangkan daerah Semenanjung ini terlalu jauh dari kawasan bandar. Okey, masalah bekalan air yang dihadapi oleh kira-kira 35,000 penduduk kampung sejak awal Mei 2014 yang lalu telah menjadi semakin serius dan memerlukan perhatian daripada pihak bertanggungjawab dan berita ini dipetik dari utusan Borneo Online 2014. Tambahan utusan Borneo lagi, hanya kawasan yang berhampiran loji rawatan air mendapat bekalan air bersih manakala perkampungan yang terletak agak jauh langsung tidak menerima bekalan air sekaligus memaksa mereka untuk membina sumber air lain seperti kolam ataupun mengambil air daripada sungai. Menurut Sarawak Voice, Pejabat Kebajikan Masyarakat Samaran telah mengagihkan 350 kotak minuman air kepada 3 buah kampung yang terjejas di daerah Semenanjung pada Mac 2019. Ia melibatkan Kampung Tanjung Sabang, Kampung Sungai Alit dan Kampung Tanglong yang terkesan disebabkan oleh musim panas. Okey, objektif kajian bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan krisis bekalan air. Yang kedua, mengkaji kesan krisis bekalan air kepada aktiviti seharian penduduk. Dan yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah yang sesuai bagi mengatasi krisis bekalan air. Persoalan kajian juga terbagi kepada 3 iaitu yang pertama adalah apakah faktor yang menyebabkan krisis bekalan air berlaku di daerah Semenanjung. Yang kedua adalah apakah kesan krisis bekalan air kepada aktiviti seharian penduduk. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi krisis bekalan air.
Okey. Untuk sorotan literatur, definisi konsep air boleh didefinisikan sebagai bahan yang terdiri daripada unsur kimia, oksigen dan hidrogen dan wujud dalam gas, cecair dan berpejal, iaitu menurut Zumdahl tahun 2020. Menurut Vetelsen 2012, air merupakan satu bahan tunggal yang mempunyai pelbagai fungsi kegunaan. Menurut UN Water, air yang bersih, selamat dan mencukupi adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup semua organisma sekaligus membantu dalam kelancaran fungsi ekosistem, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Melalui portal rasmi Pharmakorama, air ialah satu molekul yang terdiri daripada H2O yang mempunyai cas negatif pada atom oksigen dan cas separan negatif pada kedua-dua atom hidrogen yang menyebabkan air menjadi dui kutub kekal. Manakala menurut Match-T tahun 2011, air merupakan salah satu komoditi yang signifikan dalam kehidupan dan tanpa air hidup adalah tidak mungkin. Seterusnya, definisi konsep bagi krisis pula adalah menurut Milasinovic pada tahun 2008, krisis air diklasifikasikan kepada beberapa konsep. Yang pertama, krisis merupakan satu kesukaran, terutamanya peristiwa kecemasan yang berlaku disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dikawal dan boleh membahayakan nyawa ataupun kesihatan orang dan haiwan sekaligus melibatkan kerosakan. Krisis juga adalah satu kemungkinan yang tidak boleh diramalkan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, krisis ialah salah satu keadaan yang tegang disebabkan oleh permasalahan yang serius. Menurut definisi konsep bagi aktiviti seharian pula, ianya merupakan perkara yang biasa kita lakukan, sebagai contoh mandi, makan, berpakaian, tidur, bekerja dan lain-lain lagi. Menurut Mellison pada tahun 2020, tugas atau aktiviti yang dilakukan berulang kali pada setiap hari dan sering menjadi prasyarat untuk aktiviti yang lain merupakan definisi konsep bagi aktiviti seharian. Aktiviti seharian juga merangkumi aktiviti ekonomi seperti melakukan perniagaan dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk metodologi kajian. Bagi pengumpulan data, dalam kajian ini, pengkaji menggunakan pendekatan kaedah kuantitatif sahaja. Krejci dan Morgan 1970 dalam jurnal yang ditulis oleh Ang pada tahun 2016 menyatakan kaedah kuantitatif merujuk kepada kajian yang menggunakan statistik dan melibatkan responden sekurang-kurangnya melebihi 10 orang. Menurut Chua pada tahun 2011, kajian eksperimental dan data numerika yang telah dikutip akan dianalisis menggunakan ujian statistik merupakan salah satu kaedah penyelidikan kuantitatif. Okey, bagi reka bentuk kajian, ianya terbagi kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal daripada data asli yang belum diolah dan dikumpul untuk tujuan kajian. Data yang telah dikumpul adalah data yang melalui proses kerja lapangan seperti tinjauan, pemerhatian, soal selidik, temu bual dan sebagainya. Manakala bagi data sekunder, ia merupakan data yang diperoleh daripada kajian lepas yang dibuat oleh pengkaji yang lain. Data sekunder merupakan data bertulis atau dokumen yang digunakan bagi menyokong dapatan kajian seperti dokumen awam seperti surat khabar, jurnal dan sebagainya. Seterusnya adalah instrumen kajian. Dalam kajian ini, pengkaji hanya menggunakan kaedah kuantitatif sahaja. Oleh itu, instrumen yang sesuai digunakan adalah borang soal selidik. Okey, pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya. Pengkaji akan membahagikan borang soal selidik ini kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan bahagian D. Bahagian A berkaitan dengan soalan tentang demografi, sebagai contohnya jantina, umur, pekerjaan dan sebagainya.
Yang ke bahagian B pula adalah bertujuan untuk menjawab objektif pertama, iaitu faktor krisis bekalan air. Manakala bahagian C berkaitan dengan objektif kedua, iaitu kesan krisis bekalan air kepada aktiviti seharian. Manakala untuk bahagian B pula, ia adalah berkaitan dengan objektif terakhir, iaitu langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi krisis bekalan air. Seterusnya, pengkaji akan membuat pemerhatian. Pemerhatian yang dibuat adalah pemerhatian yang dibuat di rumah pengkaji sendiri, memandangkan rumah pengkaji adalah kawasan berada di kawasan kajian, dan pengkaji akan membandingkan dengan pemerhatian di rumah sanak saudara yang lain yang berada di daerah yang sama, dan ini dapat membantu dan menyokong maklumat di dalam dapatan kajian kelak. Seterusnya, untuk pensampelan kajian, pengkaji menggunakan probability sampling, iaitu pensampelan rawak mudah untuk mendapatkan sampel kajian. Pengkaji menggunakan teknik pensampelan ini kerana ia memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk menjadi sampel kajian. Bagi menentukan saiz sampel kajian, pengkaji menggunakan formula yang diasaskan oleh Yamane pada tahun 1967. Okey, berikut adalah contoh pengiraan sampel saiz sampel kajian, dan berdasarkan formula tersebut, jawapan yang diperolehi adalah 98 orang. Jadi, 98 orang responden akan dipilih secara rawak untuk dijadikan sampel bagi kajian ini. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.